Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini aku nak review sikit tentang sebuah kereta yang dah lama keluar, tapi yang ni disebab dia facelift, jadinya aku nak tunjuk dia punya spek dan apa yang dia dah tambah lah dalam features ni. Okey, jom. Sebelum tu, like dan subscribe serta share. Yang ni kita nak tunjuk dia punya original look lah, senang kata. Sebab kereta ni tak dapat sambutan seperti yang model sebelum ni, jadinya kita nak tunjuk apa yang lebih daripada model sebelum ni. Okay, jom. Okay, inilah dia keretanya, Vios, Toyota Vios. Yang ni merupakan 2020. Betul lah, 2020. Spek 2020. Dia dah upgrade daripada facelift. First untuk kira body baru ni tahun 2000, tak salah 2016. So dia dah hadap facelift kedua. Ini adalah rupa dia. Dan yang ni merupakan spek G lah, G spek. Jom kita tengok lagi dekat detail dia punya perubahan dia apa. Okay, seperti yang mana semua orang tahu, bila facelift tu dia akan berubah dari segi paparan muka hadapan dan belakang kebiasaannya. Dan ini adalah antara perubahan yang diberikan. Okay, jom kita tengok satu-satu. Okay, lampu hadapan telah menerima sentuhan LED, full LED, yang dipanggil reflector LED lah. Dia, dan kalau kita tengok dia punya ni sign, dalam lampu dia ada chrome. Kalau nampak, ni dalam lampu tau. Ni dalam lampu ni ada chrome. And then dia bersambung dengan dia punya grill depan. Grill depan ni pun dah design baru. Kalau yang sebelum ni lain sedikit. Dan dia punya bumper, kalau kita tengok betul-betul dari sebelah sini, nampak dia punya design bumper ataupun rekaan bumper ni lebih menampakkan dia ni macam Lexus. Ada perasan tak dia punya tajam-tajam, bentuk ni, curve ni. Biasa yang diorang, antara yang awal Lexus IS 250 pakai, dia punya muka hadapan dia macam tu. Ataupun Harrier ataupun NX 200. Dan sekarang ni dia dah termasuk dekat kereta segmen ekonomi untuk Toyota, segmen paling rendah untuk Toyota. So dia dah bawa masuk ke dalam kereta ni lah. Okay. Dan kalau kita nampak model ni, apa benda ni, dia dah ada kamera. So kereta ni dah boleh katakan yang dia ada all round kamera. Dia dah ada all round kamera. Nampak? Dia dah ada all round kamera. Jadinya kereta ni lebih mudah untuk diparking. Dan dari segi logo Toyota, logo Toyota ni sendiri, dia bukan seperti zaman abang-abang dia yang menonjol dan tertonjol. Yang ni dia paparan muka licin. Dan dia, function dia adalah seperti radar lah. Kalau untuk kereta-kereta yang jenis macam ni, biasanya untuk kategori macam ni adalah radar. Maknanya kereta ni dia dah support sistem autonomous cruise control lah. Okay, jom kita tengok bahagian sudut pandang paparan kiri lah. Okay, ini sudut pandang paparan kiri. Kalau kita nampak, okay, sport rim yang dipakai untuk kereta Vios ni, dia menggunakan sport rim 16 inci. Kalau kita tengok profil tayar dia 16 50 R50 195. So kira kalau 195 ni dia tak berapa nak lebar lah. So dia punya tayar dia pun okey. Lepas tu dia punya ketebalan dia ni 50. Sedap lah. Dan dia dibaluti tayar Toyo lah. So dia pakai Toyo tayar. Okey, kalau kita tengok side skirt kiri, ni side skirt kiri dia ada sedikit perubahan. Macam, lupa saya nak terangkan yang side skirt depan. Dia punya lips depan tu agak meninggi sedikit. Tetapi kalau kita tengok, kalau jenis yang orang minat, dia boleh sebab kedudukan dia cantik. Jadinya kalau dia
kita meletakkan water transfer ataupun siapa yang lebih duit boleh wrap carbon original, lebih cantik sebenarnya. Okey. Untuk side skirt kiri ni dia dah ada perubahan sedikit dari segi skirt lengkukan. Dia dah lebih tegak sikit lah. Kalau yang model sebelum tu dia agak lebar, jadi yang ni dia dah tune sikit, dia dah cut sikit. Tapi ni adalah model G-Spec untuk Vios. Jadinya tayar sebelah belakang pun dia dah dilengkapi disc brake lah. So untuk safety features dia tak ada masalah. Okey, kita berbalik pada muka belakang. Apa dia yang perubahan kat muka belakang? Okey, yang saya perasan dia punya spoiler. Spoiler ni dah mendapat sentuhan barulah, kira dia punya design dia tu. Kalau sebelum ni dia macam rata sikit, dan ni dia ada lekuk sikit dalam. Dan untuk lampu belakang dia semua sudah pakai LED. Depan belakang LED. Kalau sebelum tu belakang dia bulb biasa, tapi yang ni dah full LED. Nanti saya akan tunjuk dia punya lampu LED dia. Okey, kamera belakang berada di posisi kiri sedikit. Ni original kamera dia. Dan dia punya side skirt bawah, dia dah ada match colour kelabu juga. Dia punya fog lamp biasalah, fog lamp kiri dan kanan lah. Okey. Untuk lampu center brake, center brake light dia, dia dah pakai LED merah, tetapi dia punya cermin, dia menggunakan kira macam albino lah. So lebih cantik lah. Kita tak adalah nampak benda tu macam pelik kan. Okey, jom kita pandang sudut sebelah kanan pemandu. Untuk kereta Vios ni, dia dah menggunakan keyless entry. So dia punya sebelah kanan dia ada keyless entry, tetapi sebelah kiri dia belum ada. So dia baru center sebelah kanan keyless entry. Dan ini adalah dia punya kamera kanan lah. Itu saja. Jom kita masuk bahagian dalam apa dia. Okey, sekarang kita sudah berada di dalam kereta Vios model 2020 ni, facelift. Okey, kalau apa yang kita tengok, ini merupakan kunci dia. Kunci utama dia. Dia dah ada open close dengan auto hold boot. So jom kita tengok dia punya paparan terkininya untuk segmen 2020 nya. Okey, yang pertama yang saya nampak ni, dia dah ada original recorder. Yang ni adalah gift daripada pihak Toyota Malaysia. Dan ada orang tanya tak ada diskaun ke? Sekarang pihak Toyota yang saya tahu dia telah berubah daripada diskaun kepada dia bagi free gift. Contohnya macam yang untuk spek ni, siapa yang membelinya akan dapat original daripada Toyota, siap ada warranty lagi, dia punya dashcam. Okey. Dan yang kedua, dia punya tinted. Tinted ni pun original. Dia dah bagi tinted original Toyota. Warranty tak salah saya 5 tahun. Okey. Kita tekan dulu. Dia punya push start button dia berada di sebelah kanan. Jadi tak ada masalah gangguan kalau ada anak kecil dia bermain ke apa. Dan paparan entertainment dia, jom sekali lagi kita tengok paparan entertainment dia. Okey. Kita nampak paparan entertainment dia. Lama lawa. Ini paparan entertainment baru. Okey, untuk dia punya aircon panel, dia dah full digital auto. Dengan climate control semua dah auto lah. Dia boleh auto. Kalau kita tengok, dia dah boleh adjust kedudukan. So tapi sekejap kita tengok, dia baru single zone. Dia belum ada dua zone lah. Mana pengaturan kiri dan kanan belum ada, tetapi dia dah digital lah. And then dia punya aircon, kedudukan aircon dia dekat sini.
So dia ada beza sikit lah daripada yang lepas. Sebab yang lepas rasa dia punya paparan muka hadapan ni agak menegak. Yang ni dia dah melintang sedikit lah, menyengit sedikit. Ni adalah sistem Android, bukan Android, sistem entertainment daripada Toyota. Dia boleh link Apple CarPlay dengan Android Auto lah. Okey, lain kalau yang kita nampak dekat sini, dia mempunyai finishing yang bagus. Kalau dikira contoh macam saya pegang ni, ini merupakan jahitan original. Dia bukan sulaman tipu. Yang ni original design dia. Dan kalau kita tengok kat sini, dia ada pedal shift. So kereta ni dia menggunakan CVT 7 speed kelajuan maya. Dan dia ada pedal shift. Kalau model sebelum ni seingat saya tak ada pedal shift. So yang ni dia dah upgrade, dia ada pedal shift. Lagi bagus lah. Dan dia punya mode pemilihan pemanduan, dia ada dekat sini. Contoh macam kalau saya select Eco, dia akan keluar Eco. Kalau saya select Sport, dia akan keluar Sport. Tapi kalau saya matikan, dia mana means normal lah. Okay. Untuk sistem bantuan pemanduan dia, kalau kita tengok kat sini, dia ada emergency braking. Lepas tu dia ada traction control. Dia ada parking off. Lepas tu yang ni rasanya parking departure warning. Maknanya dia kata line departure warning, function dia alert departure unavailable bila approve. Maknanya bila kita nak take over, dia ada blind spot. Okay, itu saja yang saya rasa saya perlu ni. Nanti yang saya akan tulis dekat komen bawah untuk dia punya features lain kalau yang saya terlepas. Tapi yang model ni bagus dia. Dia dah ada lampu bawah. Nampak ada colour biru tak? Yang tu. Untuk model G-Spec ni, dia dah ada baru. Airbag kereta ni ada 7. Dan kalau tengok bahagian belakang, apa ada pada bahagian belakang, dia ada dia punya ni tempat side step tepi ni. Dia ada logo Vios dan ada warna biru. Kalau kita tengok ada warna biru. And then dia punya speaker dia semua saya kira tadi dah ada lebih kurang 4. Dia ada 4 speaker. Tapi depan tu ada kira macam apa, yang kecil tu, apa nama dia, kira total ada 6 lah lebih kurang. Okay, yang ni dia ada untuk support USB charger 2.1. Okay, jom kita tengok lampu hadapan dia. Okay, fog light bawah. Fog light bawah ni yang special. Biasanya fog light bawah untuk kereta-kereta permulaan ni, biasanya dia akan bagi lampu kuning. Tetapi untuk kereta ni dia dah bagi LED juga. So dia dah cantik lah. Nampak dia punya fog light bawah, rear light dengan headlight besar dan fog light bawah. Dan kalau kita tengok rear light belakang dia, sini ada rear light belakang dia, cun-cunnya. Okey, ini dia punya entertainment system dia daripada original Toyota. Okey, dan kereta ni dah support 360 camera. Jadi kita dah boleh tengok view seluruh angle lah, dari depan, belakang, kanan, kiri, semua dah boleh nampak lah daripada dia punya entertainment ni sendiri. Untuk kereta ni juga dia mempunyai satu dipanggil sistem keselamatan ataupun GPS tracker lah. Jadi untuk Vios variant ni dia dapat GPS tracker, serta dia dapat juga dashcam ni lah. So dari segi safety lah dia ada upgrade sedikit.
untuk pengguna. Okey, jom kita tengok dia punya enjin. Okey, ini adalah enjin yang digunakan. Enjin ni menggunakan dual VVT dan dipacu oleh sistem CVT 7 speed sequential shifter. Okey. Enjin ni menghasilkan lebih kurang 107 PS dan 140 Nm top. So untuk menggerakkan kereta ni sudah memadai. So cukuplah. Kereta pun jimat minyak sebab Bian ni dengan 1 liter minyak boleh mencapai lebih kurang 20 km. So itu yang dulu pernah diwar-warkan lah. Okey, sampai ini saja. Jangan lupa like dan subscribe serta komen di bawah. Cadangkan kereta-kereta yang mana hendak mengetahui lah segmen terkini. Okey, bye.